Assalamualaikum. Nama saya Nur Ain Atira binti Muhammad Aziz. Saya akan membentangkan tentang model dan program intervensi awal. Model dan program intervensi awal ada 3. Konsep intervensi awal, model-model intervensi awal, kepentingan intervensi awal. Intervensi awal ialah gabungan usaha pendidikan, maklumat tentang pemakanan, perkembangan kemahiran motor, penjagaan diri, interaksi sosial dan keluarga yang dilaksanakan sejurus selepas ketidakupayaan dikenal pasti. Seterusnya ialah satu tindakan atau strategi yang dijalankan pada peringkat awal bagi menghalang sesuatu perkara berlarutan atau sukar dibaiki. Yang seterusnya, perkhidmatan yang disediakan kepada kanak-kanak bermula sejak dilahirkan sehingga berumur 5 tahun, berasaskan Individual with Disabilities Act. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Asmira binti Hasli, 417-400-8341. Okey, saya akan terangkan intervensi awal. Intervensi awal ini ialah proses pencegahan dan tindakan mengurangkan kesan ketidakupayaan atau meningkatkan tahap kebolehan sedia ada melalui terapi, perawatan dan strategi PMP yang dijalankan serta menghalang wujudnya ketidakupayaan sekunder pada masa akan datang. Okey, saya akan terangkan model-model yang terdapat di dalam intervensi awal, iaitu model biogenik, model psikodinamik, model psikopendidikan, model humanistik, model ekologi dan model tingkah laku. Okey, saya akan terangkan model biogenik. Model biogenik ini merujuk kepada faktor genetik dan perubatan terhadap perkembangan kanak-kanak. Selain itu, ia merujuk kepada kesan genetik ke atas ketidakupayaan yang dimiliki oleh kanak-kanak. Ketidakupayaan mental yang dipanggil pioneuria merupakan kesan kekurangan enzim yang diperlukan untuk memproses protein di dalam badan. Dengan itu berlakunya pembentukan sejenis asid yang dipanggil asid pioneuric yang boleh merosakkan saraf-saraf otak. Bayi yang lahir peramatan juga mempunyai risiko ketidakupayaan mental maupun ketidakupayaan fizikal. Ini adalah kerana bayi yang dilahir ketika itu songsang. Seterusnya, bagi model psikodinamik, model ini menyatakan bahawa perkembangan dan ketidakupayaan seseorang kanak-kanak itu berkait rapat dengan pengalaman lepas. Sebagai contoh, jika seorang ibu sedang hamil mengalami tekanan, ia akan memberi kesan kepada bayi yang sedang dikandung. Bayi yang akan dilahirkan itu mungkin akan mengalami tahap kemurungan yang tinggi. Ini kerana otak kita mempunyai 3 bahagian, iaitu bahagian sedar, bahagian separasedar, bahagian tidak sedar. Bahagian yang tidak sedar itu mempunyai tahap pengaruh terhadap diri kanak-kanak yang tinggi berbanding bahagian yang lain. Masa lampau mempengaruhi perkembangan dan ketidakupayaan terhadap masa hadapan kanak-kanak tersebut. Bagi model psikopendidikan pula ialah bidang psikologi yang tidak boleh dipisahkan daripada bidang pendidikan. Psikologi dalam pendidikan amat penting bagi membantu guru memahami tugas dan tahap perkembangan kanak-kanak di bawah jagaan. Perkembangan lazimnya dinilai dalam aspek pendidikan ialah perkembangan kognitif, emosi dan sosial. Setiap masalah tingkah laku dengan aspek-aspek tersebut memerlukan pendekatan psikologi sebagai langkah penyelesaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Imanina Syamimi binti Kamaruzaman. Okey, hari ini saya akan sambung kepada model-model intervensi awal. Okey, model seterusnya ialah model humanistik. Model humanistik ini bermaksud kecelaruan terjadi disebabkan oleh kegagalan seseorang untuk memenuhi kehendak ataupun potensi individu. Contohnya, apabila kehendak kanak-kanak tidak dapat dipenuhi disebabkan oleh faktor-faktor persekitaran ataupun luaran, kanak-kanak akan berasa tertekan. Tekanan yang berterusan bagi satu jangka masa yang lama boleh mengakibatkan individu mengalami kecelaruan disosiatif.
Contoh kecelaruan disosiatif ni apabila seseorang mengalami tekanan jiwa ataupun trauma. Dia bertindak untuk melupakan ingatan berkaitan dengan peristiwa yang dia lalui seperti tempat ataupun akibat daripada trauma tersebut. Seterusnya ialah model ekologi. Model ini menjelaskan perkembangan kanak-kanak sebagai hasil interaksi antara alam persekitaran dengan kanak-kanak. Perkembangan kanak-kanak adalah kesan persekitaran terhadap kanak-kanak dan juga ciri-ciri kanak-kanak tersebut ke atas persekitaran. Persekitaran perkembangan individu terdiri daripada 5 sistem, iaitu yang pertama ialah mikrosistem, yang kedua ialah mesosistem, yang ketiga ialah eksosistem, yang keempat ialah makrosistem dan yang kelima ialah kronosistem. Bagi mikrosistem ialah persekitaran yang terdekat di mana kanak-kanak mempunyai interaksi secara langsung dan menghabiskan paling banyak masa. Contohnya ibu bapa, guru ataupun adik-beradik. Yang seterusnya ialah mesosistem. Mesosistem ni perhubungan antara mikrosistem. Apa yang berlaku dalam satu mikrosistem boleh mempengaruhi interaksi dengan mikrosistem yang lain. Contohnya, keadaan di rumah boleh mempengaruhi tingkah laku individu di sekolah. Seterusnya ialah eksosistem. Eksosistem ni pengalaman dengan persekitaran yang tidak melibatkan murid secara langsung. Tetapi keputusan yang diambil dalam persekitaran tersebut boleh memberi kesan kepada kanak-kanak ataupun orang dewasa yang terlibat dengan kanak-kanak tersebut. Seterusnya ialah makrosistem. Makrosistem ialah perkembangan individu dipengaruhi oleh norma-norma, nilai-nilai dan amalan masyarakat. Yang terakhir sekali ialah kronosistem. Kronosistem ni perubahan keadaan dalam satu tempoh masa. Contohnya kanak-kanak zaman sekarang lebih gemar bermain dengan permainan seperti komputer ataupun telefon berbanding dengan permainan tradisional. Akhir sekali ialah model tingkah laku. Tingkah laku adalah sesuatu yang dilakukan oleh organisma, manakala pengurusan tingkah laku merupakan sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran yang diaplikasikan dalam pembelajaran ataupun sosial. Tingkah laku terbahagi kepada dua, iaitu tingkah laku positif dan tingkah laku negatif. Tingkah laku positif merangkumi sikap ingin tahu, cepat belajar, proaktif dan pintar. Manakala tingkah laku negatif pula merangkumi distraktif dan sikap bergantung kepada seseorang. Punca gangguan tingkah laku ialah seperti masalah dalaman individu dan faktor persekitaran yang mengganggu kehidupan seseorang. Seterusnya ialah strategi pengurusan gangguan tingkah laku di bawah model ini ialah model psikopendidikan, teknik kaunseling, ekspresif media dan teknik pengurusan tingkah laku. Model ini merangkumi pelbagai pendekatan psikologi dan pendidikan untuk membantu kanak-kanak menghadapi gangguan tingkah laku. Okey, seterusnya ialah model biogenik. Yang pertama ialah faktor genetik dan perubatan ke atas perkembangan kanak-kanak. Yang kedua ialah kesan genetik ke atas ketidakupayaan yang dimiliki oleh kanak-kanak. Dan yang ketiga ialah bayi yang mempunyai gen resesif daripada ibu atau bapanya akan mendapat ketidakupayaan mental. Fenoketonuria iaitu kekurangan enzim untuk memproses protein di dalam badan, pembentukan asid fenipiurik yang merosakkan saraf-saraf otak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. Okey, saya Nur Afiqah Peti Johari membentangkan tajuk intervensi itu dari segi penyakit yang terdiri pada 4, antaranya sifilis dan pematang. Okey, saya daripada kumpulan pertama ya. Okey, apa itu sifilis? Sifilis ini dikenali ataupun dieja sebagai sipilis yang merupakan penyakit ataupun infeksi yang menular disebabkan seksual, iaitu IMS yang disebabkan oleh bakteria yang dapat dijangkiti atau menjangkiti mulut, kulit, alat kelamin serta sistem saraf anda. Okey, penyakit ini dapat disebut juga sebagai raja singa. Kebanyakannya disebut oleh masyarakat Indonesia. Okey, sifilis biasanya dimulai dengan luka kecil ataupun luka yang tidak menyakitkan pada bahagian kelamin, tubuh ataupun mulut anda.
Okey, siflis ini boleh ataupun mudah menular disebabkan sentuhan kulit antara individu ke individu yang lain ataupun melalui selaput lendir iaitu mukosa. Okey, setelah infeksi awal pada mulanya bakteria ini tidak aktif. Setelah beberapa hari, bakteria ini akan akhirnya aktif kembali. Okey, sekiranya siflis ini di kesan awal, ia mudah disembuh dan tidak akan menyebabkan kecacatan kekal pada bahagian tubuh anda. Namun sekiranya penyakit ini tidak dapat diubati ataupun tidak segera diubati, menyebabkan kerosakan serius pada bahagian tubuh anda, iaitu pada otak ataupun sistem saraf serta organ lain termasuk jantung. Kondisi ini menyebabkan meragut nyawa anda sendiri. Okey, tidak hanya itu, ibu yang mengandung juga boleh terkena infeksi itu anak dia sendiri disebabkan berada dalam kandungan ibu itu. Okey, infeksi terdiri pada dua bahagian ataupun dua tahap. Iaitu tahap pertama, early syphilis. Syphilis ini boleh dikategorikan sebagai syphilis primary dan sekundari yang biasanya berlaku dalam jangka masa beberapa minggu hingga beberapa bulan selepas jangkitan bermula. Okey, early talent syphilis juga termasuk dalam kategori iaitu keadaan yang tidak berapa simptom ditunjukkan oleh seseorang yang dijangkiti syphilis selama 12 bulan. Okey, syphilis tahap lewat yang bukan syphilis yang tidak sukar untuk dirawat. Itu berlaku pada pesakit yang tidak dapat rawatan pada awal jangkitan bermula. Okey, juga dikategorikan sebagai pesakit yang mengalami komplikasi yang teruk disebabkan penyakit ini. Okey, tanda-tanda klinikal pada pesakit akibat daripada jangkitan berlaku masa 1 hingga 30 tahun selepas jangkitan telah bermula. Okey, untuk mencegah penyakit ini boleh dirawat dengan antibiotik pada peringkat awal penyakit. Pesakit akan dinasihati untuk tidak mengadakan hubungan seks secara sehingga rawatan antibiotik tamat dan ujian darah pesakit negatif untuk pesakit sifilis ini yang aktif lah. Okey, pencegahan sifilis amat mudah. Pastikan luka sifilis anda sembuh sepenuhnya sebelum anda melakukan hubungan seksual. Jika anda positif sifilis, anda mempunyai tanggungjawab sosial untuk memberitahu pasangan anda. Hal ini amat penting kerana pasangan anda boleh mendapatkan rawatan yang diperlukan secepat mungkin dan menyelamatkan orang lain daripada penyakit ini. Okey, pastikan pasangan anda tamat rawatan dan sembuh sebelum anda melakukan hubungan seks. Individu yang aktif dan tingkah laku seks yang berisiko tinggi, terutamanya hubungan seks sesama jenis, adalah saranan untuk mendapatkan ujian saringan penyakit kelamin setiap tahun. Okey, gunakan perlindungan seperti kondom ataupun dental dam setiap kali sebagai pelangkah mencegah sifilis dan penyakit kelamin yang lain. Okey, seterusnya apa itu peramatan? Peramatan ini didefinisikan sebagai kelahiran yang tidak cukup umur ataupun tidak lengkap pada minggu yang ke-37 kehamilan. Okeylah, dilahirkan 3 minggu lebih awal memberi risiko yang tinggi kepada bayi. Okey, bayi yang dilahirkan pada minggu ke-36 sebenarnya tidak mempunyai masalah. Walaupun saiz bayi mungkin kecil dan ia mungkin mengalami masalah pernafasan. Okey, bayi yang lahir lebih awal dari 36 minggu memerlukan lebih banyak pembesaran lagi dan organ dalamannya memerlukan lebih matang. Bayi-bayi yang lahir seawal minggu ke-22 hingga minggu ke-25 mempunyai peluang yang baik untuk hidup. Mereka semestinya memerlukan rawatan intensif selama beberapa minggu dan sebahagian besar yang lahir peramatan dapat terus bertahan hidup. Membesar menjadi kanak-kanak normal hasil sokongan daripada rawatan pihak hospital. Okey, sebab daripada peramatan ini disebabkan pecah ketumban pada awal kelahiran, pada awal kandungan disebabkan infeksi air ketumban dan selaput ketumban. Okey, seterusnya kelahiran bersalin tidak cukup bulan, itu ibu itu bersalin awal, macam contoh 2 bulan sebelum tarikh untuk kanak-kanak bayi tersebut matang. Kandungan lebih daripada 1, contoh kembar 2 atau 3 dan seterusnya. Uterus ataupun cervix yang luar biasa.
kandungan yang mempunyai komplikasi, contoh mempunyai tekanan darah tinggi, kecil manis dan sebagainya, menyebabkan berlakunya bayi tersebut peramatang dalam kandungan. Kurang sokongan sosial, pengambilan alkohol, dadah dan merokok semasa kandungan, jangkitan pada saluran darah, saluran kencing, jangkitan semasa lahir iaitu dalam uterus, kecacatan semula jadi sejak lahir iaitu pada tahap kandungan sendirilah, macam contoh kanak-kanak tu mengalami masalah pada dalam kandungan. Okey, untuk mencegah bayi itu peramatang, langkah-langkahnya wanita yang mengandung tidak digalakkan untuk mengambil rokok, alkohol dan dadah. Okey, jagaan para hamil untuk wanita mengandung mempunyai masalah perubatan yang kronik, contoh kecil manis. Kurangkan pemindahan janin untuk mengeluarkan kandungan kembar dalam teknik kesuburan. Okey, penjagaan awal antenatal dan berkala dapat berkesan rawatan dalam teknik kesuburan. Okey, mengurangkan risiko komplikasi untuk bayi peramatang. Gunakan kortikosteroid semasa mengandung apabila menjangka kelahiran peramatang yang berlaku. Kelajuan kematangan paru-paru dan mengurangkan risiko RDS, IVH, NEC dan kematian bayi. Okey, penggunaan tokolitik digunakan untuk melambatkan proses kelahiran beberapa hari bagi memberi peluang steroid untuk bertindak balas sebelum kelahiran. Pengurusan dan penjagaan yang optimis di bilik persalinan di unit neonatal adalah amat baik untuk mendapatkan hasil yang baik. Okey, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alimizati binti Muhammad Ali. Nombor matrik saya 417 401 3091. Hari ini saya akan menerangkan mengenai model biogenik. Yang pertama adalah mengenai Tay-Sachs. Apakah Tay-Sachs? Tay-Sachs adalah penyakit bawaan yang terjadi pada sistem saraf pusat dan merupakan gangguan neurodegeneratif yang sering terjadi pada bayi. Tay-Sachs juga boleh terjadi pada orang dewasa, tetapi kebiasaannya tidak begitu teruk jika ingin dibandingkan Tay-Sachs yang terjadi terhadap bayi. Apakah punca Tay-Sachs? Tay-Sachs merupakan penyakit genetik akibat adanya gen yang rosak. Gen ini menyebabkan tubuh tidak dapat membuat protein iaitu protein hexosaminidase A. Tanpa protein ini, bahan kimia yang disebut ganglioside dapat menumpuk di sel otak dan menghancurkan sel-sel otak. Penyakit ini boleh dialami sekiranya memiliki keluarga ataupun orang tua dengan kelainan gen Tay-Sachs. Tay-Sachs akan terjadi apabila ibu bapa bayi tersebut memiliki gen yang rosak. Jika salah seorang sahaja, mungkin hanya yang menjadi pembawa sehingga tidak menderita penyakit Tay-Sachs. Gejala Tay-Sachs terhadap bayi. Bayi tersebut berkemungkinan akan mengalami kerosakan saraf sejak di dalam kandungan pada usia 3 hingga 6 bulan setelah lahir dan bertambah teruk ketika memasuki usia 4 hingga 5 tahun. Gejala bayi yang meliputi hilangnya pendengaran, mengalami kebutaan progresif, kekuatan otot menurun, keterlambatan perkembangan mental dan sosial, pertumbuhan yang lambat dan terdapat bintik merah pada mata. Bagi gejala Tay-Sachs terhadap orang dewasa ataupun remaja, remaja tersebut berkemungkinan akan lemah otot, gangguan percakapan, gaya berjalan yang tidak stabil, masalah memori otak dan tremor. Apakah cara ataupun rawatan untuk diagnosis Tay-Sachs? Yang pertama adalah test prenatal. Test prenatal seperti chorionic villus sampling ataupun CVS dan amniocentesis dapat membantu mendiagnosis penyakit Tay-Sachs. Ujian genetik dilakukan ketika satu ataupun kedua anggota pasangan adalah pembawa penyakit. CVS dilakukan antara 10 hingga 12 minggu kehamilan dan melibatkan pengambilan sampel sel dari plasenta dengan kateter melalui vagina ataupun perut.
amniocentesis antara 15 hingga 20 minggu kehamilan dan melibatkan pengambilan sampel cairan ketuban iaitu cairan amnion yang mengelilingi janin menggunakan jarum melalui perut ibu. Yang kedua adalah pemeriksaan fizik. Analisis enzim akan dilakukan pada sampel darah ataupun jaringan tubuh dan pemeriksaan mata juga dapat memperlihatkan titik merah pada makula. Makula itu adalah area kecil pada pusat retina mata. Rawatan Tay-Sachs. Yang pertama adalah patologi bahasa ucapan iaitu mereka boleh memberikan cara untuk membantu bayi anda untuk meneruskan refleks menghisap dan membantu anda memikirkan bila sudah tiba masanya untuk mempertimbangkan tiub makan kepada anak-anak kecil. Yang kedua, ahli neurologi. Pakar ini boleh membantu menguruskan kejang bayi anda dengan ubat-ubatan. Yang ketiga, kesihatan pernafasan. Pakar seperti ahli pediatrik dan pakar pulmonologi iaitu doktor yang merawat masalah paru-paru dan pernafasan. Mereka ini boleh mengesyorkan cara kepada ibu bapa untuk mengurangkan peluang jangkitan paru-paru pada anak mereka. Yang keempat, main dan rangsangan. Membantu anak untuk berinteraksi dengan dunia melalui muzik, aroma dan tekstur. Yang kelima, boleh menggunakan cara urutan iaitu boleh membantu merehatkan bayi. Yang keenam, penjagaan paliatif dan hospis iaitu program ini boleh membantu menguruskan kualiti hidup untuk kanak-kanak. Seterusnya, langkah pencegahan Tay-Sachs. Sebenarnya, penyakit Tay-Sachs ni belum ada cara untuk mencegah kerana Tay-Sachs ini merupakan penyakit genetik. Perkembangan bayi harus dipantau semasa kehamilan dengan melakukan tes darah untuk menganalisa gen atau kadar protein HA dalam darah serta tes genetik diperlukan untuk mengurangi risiko bahaya Tay-Sachs. Seterusnya adalah penyakit rubella. Rubella ataupun dikenali dengan nama campak Jerman merupakan penyakit infeksi virus yang menyerang kulit. Rubella hanya penyakit ringan yang sebenarnya penyakit ini tidak bahaya yang tidak akan mengganggu aktiviti harian kanak-kanak. Rubella menjadi bahaya apabila penyakit ini terdapat pada ibu yang hamil kerana penyakit ini dapat menimbulkan kecacatan pada janin di dalam kandungan. Apakah penyebab rubella? Yang pertama, penyebab rubella disebabkan oleh virus rubella itu sendiri. Virus ini tersebar dari satu orang ke orang lain melalui percikan air liur ataupun droplet ketika penderita rubella bersin, batuk ataupun berkongsi makanan dengan orang lain yang sihat. Tanda-tanda awal penyakit rubella yang pertama, didahului dengan suhu badan 37 hingga 37.8 degree Celsius selama 1 hingga 2 hari. Terdapat pembengkakan di belakang leher dan di belakang telinga. Kemudian, muncul ruam kemerahan di kulit, bermula dari wajah, kemudian ke tangan dan ke kaki. Ruam ini biasanya agak gatal dan biasanya akan hilang dalam 1 hingga 3 hari. Tanda lain seperti sakit kepala, tiada nafsu makan, mata merah, hidung berair dan sebagainya. Rubella menjadi bahaya apabila terkena terhadap ibu yang hamil kerana boleh menyebabkan kecacatan janin. Bayi tersebut berpotensi mengalami congenital rubella syndrome iaitu seperti penyakit jantung, gangguan pendengaran, gangguan mental, gangguan hati dan sumsum tulang. Rawatan yang boleh diberikan kepada pesakit yang menghidap penyakit rubella, yang pertama, rawatan yang diperlukan ialah pemeriksaan antibodi IgM anti-rubella yang didapati melalui pemeriksaan darah. Yang kedua, penyakit rubella ini akan sembuh dengan sendirinya dalam masa 3 hingga 5 hari. Yang ketiga, tidak memerlukan antibiotik kecuali terdapat komplikasi infeksi bakteria. Yang keempat, untuk atasi demam dan pegal-pegal, maksudnya macam gatal-gatal, ubat yang diperlukan seperti paracetamol. Yang kelima,
Imunisasi diberi dalam bentuk MMR ataupun MR. Jenis imunisasi diberi pada usia 5 bulan dan diberi pada usia 15 bulan dan diulangi pada usia 5 bulan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.